Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kehidupan kita ini ada banyak jenis kecintaan. Banyak cinta. Ada cinta yang disuruh, ada cinta yang dilarang, ada yang disuruh cinta berhati-hati, berpada-pada. Tadi saya membaca satu tulisan seorang hamba Allah di dalam Facebook dia. Islam ni datang bukannya untuk memuji batang tubuh Muhammad. Sebaliknya hendaklah mengikuti dia. Oh, dahsyat tuan-tuan. Dia sebut batang tubuh Muhammad. Dia ingat Nabi Muhammad tu kawan sekolah dia. Kamu panggil nama Muhammad tu pun tak kena dah. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, jangan panggil Nabi dengan panggilan seperti mana kamu memanggil kawan-kawan kamu. La taj'alud du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Jangan kamu panggil Rasul seperti mana kamu panggil kawan-kawan kamu. Kalau kawan kita namanya Din, kita panggil Din, Usop, kita panggil Mat dan sebagainya. Nabi Muhammad tak boleh panggil Muhammad. Isteri Nabi pun panggil Rasulullah pada suami dia. Padahal Nabi itu suami dia, patut panggil Abang Mat sudah. Macam Kak Leha panggil. Nah, suami Kak Leha ni yang berhormat. Jarang panggil YB. Tapi Nabi itu Nabi. Isteri dia panggil Nabi. Pak mertua dia panggil Rasulullah. Anak panggil Rasulullah. Kawan panggil Rasulullah. Pak menakan panggil Rasulullah. Sepupu panggil Rasulullah. Pak saya apa? Pak saya Allah perintahkan. Jangan panggil Rasulullah dengan panggilan-panggilan macam kamu panggil orang-orang lain. Mai orang zaman sekarang dia panggil Nabi Muhammad tu Muhammad saja. Astaghfirullahalazim. Dan dia kata pula, kita ni bukan nak memuja batang tubuh Muhammad. Masya Allah. Kalau kamu tak memuja batang tubuh Nabi Muhammad, habis tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran bukan batang tubuh Nabi Muhammad. Bukan setakat batang tubuh Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala puji. Nama dia pun Allah Ta'ala puji. Wa rafa'na laka zikrak. Allah angkat sebutan nama engkau wahai Muhammad. Umur Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala puji. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu wahai Muhammad. Masya Allah tuan-tuan. Berapa banyak hadis menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai ustaz-ustaz muda zaman sekarang dia kata jangan puji batang tubuh Rasulullah. Jangan, kata dia. Apa tu nak puji siapa? Michael Jackson, John Cena, The Rock, Shah Rukh Khan. Tuan-tuan yang saya hormati, ada benda yang jadi wajib dicintai. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi wajib untuk dicintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi wajib untuk dicintai. Nama dia apa? Jihad pada jalan Allah. Dalil surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ila akhir ayat. Sampai habis. Cintailah tiga ini melebihi yang lain. Dan tak boleh lebih orang daripada tiga perkara ini. Pertama, cintai Allah. Wajib. Dua, Rasulullah. Wajib. Tiga, jihad pada jalan Allah. Wajib.
Tak ada apa yang boleh mengatasi tiga ini. Mak bapak kamu ke, anak beranak kamu ke, kaum keluarga kamu ke, isteri kamu ke, harta ke, bisnes ke, tempat tinggal ke, tak boleh lawan dengan tiga perkara tadi. Hukumnya adalah wajib mencintainya tiga perkara. Habis itu Ustaz, bagaimana dengan mencintai mak bapak? Silakan, tapi tak boleh lebih pada Allah dan Rasul. Bagaimana Ustaz mencintai isteri saya Ustaz? Silakan, tapi tak boleh mencintai lebihnya daripada Allah dan Rasul. Macam mana Ustaz mencintai negara saya Ustaz? Silakan, tapi jangan lebih daripada Allah dan Rasul. Allah dulu, Rasul dulu, kemudian jihad, kemudian barulah datang 8 perkara yang saya sebutkan tadi. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Ini cinta yang diwajibkan. Ustaz, bagaimana nak cinta pada Allah? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umat engkau, kalau kamu semua cinta kepada Allah, hendaklah mengikut aku. Mengikut aku tu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan sayang kepadanya. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Wa yaghfir dzunubakum, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu semua. Jadi tuan-tuan, bagaimana nak mencintai Allah? Ikut Nabi Muhammad. Syarat dia tu, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya engkau mencintai Allah. Jadi kalau saya cinta Allah tapi saya tak ikut Nabi Muhammad, tak, awak tak cinta Allah. Sebab zaman dulu, bukan zaman dulu lah, 5-6 tahun lepas, saya di antara orang yang lantang bantah penggunaan kalimah Allah pada orang-orang bukan Islam. Saya bantah. Bila saya bantah, ada ustaz-ustaz tibai saya. Ustaz Kazim tu bukan baca Quran. Sebab dalam Quran sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dia baca ayat Quran. Dan apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menjawab Allah. Nampak? Dalam ayat tu orang kafir pun kata Allah. Pasal apa Ustaz Kazim tak bagi? Sebab hang baca ayat tu sekian, hang baca ayat tu sekerat. Hang baca ayat tu sekerat. Hang bacalah sampai habis, fa anna tu'fakun. Habis tu kalau kamu dah mengaku Allah mencipta langit dan bumi, kenapa kamu tak sembah Allah? Habiskanlah ayat tu. Jangan baca sekerat saja, menang hang lah. Baca sampai habis. Kalau kamu dah mengaku Allah tu menciptakan langit dan bumi, kenapa kamu tak sembah dia, kamu sembah tokong? Dan saya jawab lagi, nak sembah Allah tu ada syarat dia. Nak cinta pada Allah tu ada syarat dia. Syarat dia, dia ada gu dia. Dia ada hak syarat dia. Apa dia? Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hang kata kami percaya pada Tuhan Allah, kami percaya pada Tuhan Allah, kami percaya pada Elohim, kami percaya kepada ilahu semua, kami percaya, tanya pada mereka, kamu percaya tak pada Nabi Muhammad? Tak. Kalau begitu kamu jangan pakai kalimah Allah. Sebab syarat nak pakai dia, kamu jangan tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, mereka terima Allah tapi mereka tak terima Nabi Muhammad. Cuba tengok nama anak mereka, nama Adam. Tengok nama anak mereka, Jacob, Abraham, Noah, Joseph. Semua nama Nabi dia pakai. Isaac pakai, Moses pakai, Abraham pakai, semua pakai. Cari nama anak dia apa? Ada Muhammad. Tobat lahum, tak ada tuan-tuan. Sebab mereka tak akan percaya, tak akan beriman dan tak akan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, jangan mengada-ngada nak guna kalimah Allah dalam kehidupan kamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, nak jadi beriman kepada Allah, syaratnya apa? Cintai Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai? Ustaz, bagaimana mencintai Rasulullah? Ikuti sunnahnya. Lagi, sebut namanya selalu, puji dia selalu. Macam abang-abang cinta pada isteri. Cinta pada isteri banyak jenis.
berikan hadiah, ziarah pada dia, bawa dia berjalan, nah, pilotes, bolan troli, tolak tu. Pergi kedai mah, pakai sampai ke siku gelang dia, tu sayang tu. Puji dia lah, mata hang laksana nu, hidung hang laksana ni. Itu bentuk-bentuk mencintai, terpulang. Bagaimana tuan-tuan mencintai Rasulullah? Silakan. Saya simpan janggut ustaz. Saya ikut sunnah Nabi supaya saya dapat pahala ustaz sebagai tanda cinta. Tapi Kak Leha tak boleh simpan janggut. Kalau Kak Leha pakai minyak bon, suami Kak Leha pun lari. Ustaz, saya mencintai sunnah Rasulullah ustaz. Saya kalau boleh main masjid awal nak duduk sah depan, nak jadi imam ustaz. Tapi Kak Leha tak boleh jadi imam, Kak Leha perempuan. Sebab itu ada benda hak ni aku boleh ikut, yang ni aku boleh ikut. Mengikut kepada cara masing-masing. Jangan bila kita kata, oh kau tak betul, cara kau cinta pada Nabi ni tak betul. Apa saya tak betul pula? Apa saya tak betul? Sepatutnya kau baca hadis Nabi, yang kau pergi baca Barzanji tu buat apa? Lah, salah pula dah. Bacalah hadis, baca Barzanji, buat saya apa? Saya baca hadis, tapi hari lain lah. Tapi hari ni sempena Maulid, saya bacalah Barzanji. Tak boleh baca hadis. Saya baca Barzanji sebab saya nak tahu sirah Nabi. Kalau saya baca hadis, saya nak tahu hukum. Tapi nak tengok kepada sirah, saya kena tengok kepada Barzanji. Kalau kamu tolak kitab Barzanji, macam mana kamu nak kenal Nabi? Dalam Barzanji itu sirah, cerita. Kalau baca saja-saja, tak seronok. Tersebutlah kisah, sang kancil datang beramai-ramai. Tak sedap tuan-tuan. Sebab itu bila baca cerita, dia kena lagu. Cuba tengok Pak Ma'un. Tersebutlah kisah Datuk Hang Tua Pak Ma'un sebelum pergi kedai. Yang mana faham, tak faham sudah. Sebab tu orang tua-tua bila baca cerita sejarah, dia baca dengan berlagu. Dengan berlagu tu bagi seronok. Sebab tu bila Barzanji, dia baca dengan berlagu. Orang kita hanya tengok lagu, dia tak tengok makna, dia tak tengok kata tu yang dia tak faham. Sebab tu saya suruh budak-budak yang nasyid, budak-budak yang habaib semua ni, yang jenis selempang, bubuh tabahu, ridak-ridak, main duduk selawat, berzikir ni, bacalah terjemah Melayu supaya Kak Leha faham, supaya Abang Bidin faham. Ya Badratin, ya Badratin. Natang apa Badratin? Makcik PA kan faham. Dia kata apa Leha? Tahu duk tin-tin apa? Tin Zaidin kot. Dia kan faham. Sebab tu terjemahkan dalam bahasa Melayu. Ya Badratin, oh wahai purnama, wahai purnama, bagaimana cara cakap tu. Sebab tu bila kita baca kitab Barzanji dan sebagainya, Salla alaikallah, asalnya tak ada lagu pun, Salla alaikallah ya Adnani. Tapi kalau kita baca saja-saja, Salla alaikallah ya Adnani, ya Mustafa, ya Safwatal Rahmani. Jadi orang kita main lagu pula. Salla alaikallahu ya Adnani. Baru rasa seronok sikit. Sebab tu bila kita baca Quran pun berlagu. Cuba tu imam baca luruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lain dengan tu imam Bismillahirrahmanirrahim. Lain. Jadi tak salah. Abang-abang kalau baca Qul Huwallah ya, baca straight forward je. Qul Huwallahu Ahad. Allah boleh, tak salah. Tapi kalau baca berlagu, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, silakan. Tapi kena tengok juga lagu. Janganlah dibawa lagu musabaqah tu jadi imam semayang. Bila nak rokok? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rehat setengah minit dulu. Ar-Rahman. Sudah tuan-tuan. Dia buat taranum pula dah.
Habis-habis salam tinggal dia seorang. Mana pergi puak-puak ni tau. Jadi kena tengok lagu juga. Bukan boleh main lagu rock tuan-tuan pergi baca Quran. Serupalah tadi. Salla alaikallah ya adnani. Selawat dan salam ke atas engkau ya Rasulullah. Daripada anak-anak Adnan. Ya Adnan. Adnan tu apa? Inilah nama dia Sirah. Sirah tu apa Ustaz? Sarah, perjalanan. Sarah, Sirah, Sarah yang kita duk sebut Isra' Mi'raj tu Sarah. Jadi lamanya Sirah, belajar sirah. Sebab itu bila datangnya Maulid, kau belajar sirah Nabi Muhammad, kau belajar sejarah Nabi Muhammad, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Belajar. Ini dia tulis Shalla alaikallahu ya Adnani. Rupa-rupanya Adnan itu adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Adnan. Jauh Adnan tu. Turun sampai kepada Nabi Muhammad. Turun daripada Ismailnya, turun kepada Kinanahnya, turun kepada Bani Hashim, turun kepada Qusay, turun kepada Bani Muttalib, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia cara mencintai. Sebab kalau tak kenal, macam mana nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mai zaman sekarang kitab Barzanji tu salah tangan pakai, tak ada faedah. Habis itu macam mana nak kenal Nabi Muhammad? Hang tak boleh kenal dengan hadis dia saja. Hadis dia cerita tentang hukum dan sebagainya. Dia tak cerita tentang perilaku Nabi, perangai Nabi, bagaimana keturunan Nabi, bagaimana Allah Ta'ala pelihara Nuh daripada zaman sebelum Nabi diutuskan, dilahirkan. Mak Nabi macam mana, pak dia macam mana, tok nek dia lagu mana, tok cik dia lagu mana. Sebab tu Nabi kata, keturunan aku bukan keturunan penzina. Kami dapat anak bukan daripada zina. Kami dapat anak melalui perkahwinan. Perkahwinan yang sah mengikut acara dan agama masa itu. Bukan kami mengikut suka je. Dah, Allah pelihara Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi orang yang macam ni kita kena cinta. Nama dia wajib mencintai. Yang kedua, ada cinta yang dilarang. Cinta yang dilarang tu apa pula Ustaz? Asalnya tak dah dilarang, yang dilarangnya sebab melampau-lampau. Nama dia apa? Cinta dunia. Hubbud dunia. Cinta dunia. Habis itu Ustaz, kalau cinta dunia salah, kenapa Allah jadikan dunia? Ni dia. Tuan-tuan ni kalau rajin lah, tapi tak tuan-tuan malas. Rajin apa Ustaz? Mai duduk dengan saya sebulan. Kalau rajin lah, tinggal isteri, tinggal anak, tinggal kerja, mai duduk cuti tanpa gaji sebulan. Duduk dengan saya, makan, minum, tidur, semayang, jalan, naik kereta, duduk dalam tandas jangan sekali. Kenapa Ustaz? Supaya tuan-tuan menjumpai macam-macam jenis manusia dalam dunia. Hari ni saya dapat surat tebal tu. Tadi dapat surat ni. Tebal tu. Dia buka, saya buka, saya baca-baca masa lempak tepi. Tebal tu rajin betul yang hamba Allah tu tulis. Dalil-dalil maulud Nabi tu bidah. Dah hantar kat saya. Saya malas nak bagi tuan-tuan baca. Tulisan lawa gila tuan-tuan. Tapi hati dia, tulisan dalam dia, isi dia tak lawa. Ada yang datang jumpa dengan saya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan iblis? Soalan. Kalau tak ada iblis, bukankah kita semua baik? Kerana adanya iblis, dia goda kita jadi jahat, kita buat dosa, dan kita boleh masuk neraka. Soalan dia, kalau Allah tak buat iblis, kita tak jahat. Sekarang ni siapa jahat maksudnya? Allah jahat ke? Tak, saya tanya, kenapa Allah jadikan iblis?
Kalau tak ada iblis, tak ada siapa jahatkan kita. Semua kita jadi baik, tak adalah bergaduh apa semua. Kita masuk syurga semua. Ni dengan sebab Allah adanya iblis, adakan iblis, iblis hasut kita, kita ikut iblis, akhirnya kita masuk neraka. Padahal iblis itu Allah yang buat. Jadi macam mana Ustaz? Saya kata, baik abang tanya, kenapa Allah jadikan neraka? Kalau Allah jadikan syurga semua kan senang, neraka tak ada. Tak, saya tak tanya bab neraka, saya tanya bab iblis. Saya kata kalau saya jawab iblis, abang pas ke neraka juga. Baik saya jawab neraka tu kan. Tu jenis tu pun ada. Jenis lagi Ustaz, kalau dah Allah kata benci sangat dengan dunia, kenapa Allah buat dunia? Depa ni zaman sekarang ni Kak Leha, oi, macam-macam. Kita ni tak tahu mereka ni makan waktu kecil dulu, makan apa. Banyak sangat kot makan. MSG kot. Jadi wayar putih pun. Mereka ni tak pergi sekolah Arab ke, tak pergi sekolah tadika, kafar ke, kemah ke, pasti ke, apa ke. Mak pak mereka ni langsung tak mengajar agama ke apa ke. Soalan mereka tu macam soalan orang bukan Islam. Orang yang hak tak Islam tu pun tak berani tanya bab tu. Tapi ada orang Islam kita hari ni, dia tanya macam-macam. Terlalu kerap. Dan tambah-tambah dalam kebelakangan ini, soalan-soalan 3 suku macam tu cukup banyak. Soalan yang nak menyalahkan Tuhan. Saya tak minta pun Allah jadikan saya. Kenapa Allah jadikan saya? Saya tak pernah minta dan saya tak pernah beri izin pada Allah pun untuk menjadikan saya. Bila saya buat dosa, saya dapat neraka. Apa? Apa? Ui, tuan-tuan. Sebab tu saya suka mikrofon macam ni. Senang saya balik sebab tak ada wayar. Tak ada mikrofon wayar tu, dia balik mic kat kita balik. Orang macam ni sekarang, tuan-tuan, dia jadi berani. Sebab mereka ada geng. Mereka jadi berani sebab mereka ada platform. Dan hari ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, dah wujud golongan yang mengatakan bahawa kita tidak perlukan Tuhan, kita tidak perlukan agama. Mereka dinama dia etis. Kalau tuan-tuan tak berhati-hati, dia mai pada anak kita, dia mai pada keturunan kita, anak kita besok dia bertikai, mak semayang ni untuk apa? Mak semayang ni untuk apa? Semayang kerana Allah suruh semayang. Tadi mak ambil wuduk pasal apa? Pasal kita nak semayang kena bersih. Mak bersih sampai tiap-tiap hari pun tak bersih. Pasal apa pula? Badan mak tu kotor. Bila aku kotor pula? Dalam perut mak ada apa? Mak nak telekung mak bersih. Mak nak sejadah mak bersih. Mak nak anggota wuduk mak bersih. Tapi dalam perut mak ada taik. Pasal apa mak tak bersihkan taik? Itulah nama dia pura-pura mak. Luar nampak bersih. Tapi hati kotor. Buat apa? Nak suruh bersih-bersih dalam badan 24 jam ada taik. Tuan-tuan nak kata apa dengan anak 3 suku punya tu? Dan dia cakap tu pula, bagi orang yang tak belajar agama, dia akan kata, ya tak ya juga no. Usun taik 24 jam pasal apa? Tapi bersih daripada najis, bersih daripada najis, suci daripada najis, syarat sah semayang, suci najis, tawaf, suci najis, tapi dalam perut ada najis. Boleh letak jawatan ustaz. Bawa RZ ustaz lepas ni, malas jadi ustaz, tak larat nak jawab. Bawa X1R, senang. Tuan-tuan yang saya muliakan, orang rumah saya tanya, ustaz bila nak berhenti? Abang bila nak berhenti ceramah? Tuar. Tadi orang Singapura mai jumpa saya. Datuk, you look so young, Datuk. Ya, so young. Nampak macam berseri lah. Oh, mana ada yang dah tua. I'm 61 already, you know. 61. Really 61? Wow, look so young, ha? Oh, tuan-tuan. Dia percaya, oh, saya 61, tuan. Tua dah. Saya duk fikir, kalau saya berhenti ceramah, duk main cucu, duk naik motor, bawa cucu olahraga, pusing kampung. Agak-agak apa jadi, tuan-tuan? Dengan golongan yang saya cakap sekarang ni. Dengan orang yang saya cakap sekarang ni.
Sekurang-kurangnya saya boleh perbetul kalau hak daripada 1000 lekat seorang jadilah. Daripada 100 hak duk tolak tuan-tuan, kalau lekat-lekat 2 orang balik ke pakai jalan jadilah. Saya takut besok. Sebab tu kadang-kadang saya seronok bila ada negeri tak bagi saya ceramah sebab saya tak ada tauliah. Kadang-kadang saya seronok sebab apa? Sebab saya boleh rehat. Tadi abang kita hak jemput saya ni, dia kata ustaz kemarin Penang, kemarin dulu Penang, hari ni Penang, esok lusa Penang, ustaz kerak Penang noh. Saya kata tak tahu, cadang nak cari orang Penang. Hello ustaz, nikah lagi satu duduk Penang ustaz. Nak mampu tuan. Saya cakap tuan-tuan, saya boleh rehat duduk di rumah. Tapi saya sedih bila saya tak boleh ceramah. Bukan saya nak ceramah tak, saya rasa sedih. Sebab siapa nak berhujah dengan pok-pok tu tuan-tuan? Yang hari ni depa ada grup depa sendiri, boleh lawan, boleh ajak-ajak, meramaikan lagi grup depa secara terang-terangan. Ceramah ustaz-ustaz macam ni pula disekat atas alasan tauliah. Tak apa, itu hak hampa. Tapi kena fikir tuan-tuan, ni makin subur ni. Mereka yang bawa pahaman etis, yang bawa pahaman tolak Nabi, tolak agama ni tuan-tuan, mereka tak perlukan tauliah. Mereka cakap salah, tak perlukan tauliah. Ni kita hak cakap benar ni tuan-tuan, nak cakap, nak hujah dengan mereka. Ha, gitu Ustaz Pil ambil tauliah. Berapa negeri saya nak ambil tauliah tuan-tuan. Saya bukan lagi muda dah, saya tua. Bukannya susah kalau hang kata, dah ustaz bukannya susah, Pil ambil tauliah. Tak, saya lagi jawab senang. Apa susah? Bagi je lah tauliah. Bukannya susah. Supaya saya boleh, hampa tak bagi aku ceramah dalam masjid hampa pun tak apa. Bagi aku hujah dengan orang hak-hak macam ni, hak 3 suku ni tuan ni. Depa bukan orang bodoh-bodoh, depa orang universiti, depa orang belajar, depa budak yang pandai, tapi mereka berfikiran yang lebih daripada kita. Tak apa pembacaan mereka, tak apa kawan mereka, mereka jumpa benda-benda yang logik pada mereka. Islam tak betul. Salah satunya bila kita kata dunia ni tipu. Dunia ni ialah la'ibun walahwun, main-main dan tipu daya ya. Mereka jawab balik, kalau tipu daya dan kalau main-main, kenapa Allah ciptakan dunia? Kesalah ciptakan dunia, buat cipta dunia pasal apa? Kemudian masuk neraka. Kemudian pergi tanya pula pada kita yang mati dalam kubur. Ada 2 pula malaikat tanya manusia yang dah mati. Orang dah mati macam mana nak jawab dia dah mati? Yang hidup pun tak boleh jawab, mati pula ditanya. Ini tak ada kerja ni. Astaghfirullahalazim. Bagi orang kita pula, ya tak ya juga no. Dah duk mati duk tanya buat apa lagi, tanya hidup lah. Barulah dia insaf. Kalau hidup macam ni, tengah-tengah hidup malaikat mai, baru insaf. Mat, malaikat datang, insaf. Kalau dah mati baru mai, marah buka. Nak balik dah, nak betulkan balik. Dah tak boleh dah. Dah mati, malaikat tanya, tak boleh jawab, nak balik ke dunia, malaikat tak boleh bagi balik dah. Tu macam mana Ustaz? Loh. Akhirnya, kemuncak dia ialah agama tak betul. Islam tak betul. Allah tak betul, Nabi Muhammad tak betul. Golongan ni tuan-tuan dahsyat. Okey, ustaz duk kata golongan ni ada. Ustaz jumpa, pak saya jumpa lah saya cakap. Pak saya depa hujah dengan saya lah saya cakap. Ada yang lawan balik, ada yang okey. Datang dengan free hair dia, datang dengan skirt dia, dengan suami dia. Suami dia diam tengok muka saya. Isteri dia duk pumpang. Mereka ni buat siapa? Kata duk minat ceramah saya. Buat siapa jadi lagu ni? Mereka tak setuju dengan apa yang saya cakap. Mereka dengar poin ceramah saya tu sebab nak attack saya balik. Saya kata tak apa, mari kita makan dulu. Di sekolah saya tak ada cakutia, chopstick, chicken chop, tak ada. Yang adanya apa? Tak tahu, chop ada. Mari kita makan lah, kan kurma jadilah. Tak pun kita minum kopi Al-Kazim. Pasal mereka tengah hot, mereka tengah high temper. Hot temper ni kita kena bagi reduce sikit. Emosi tu kena kontrol.
Ustaz-ustaz kena emosi, kena slow. Kita tak boleh ke? Ingat hang seorang je boleh. Aku pun boleh, jangan. Bila kita emosi, kita jadi silap. Bila kita emosi, kita akan jadi rosak. Nabi Muhammad dia tak pernah emosi. Nabi Muhammad orang yang tenang. Sebab tu tuan-tuan yang mana agak-agak emosi, tengok TikTok sajalah. Tenang, tenang. Ni parah ni, parah ni. Tenang, tenang. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Ingat perkataan tu. Tenang, tenang. Ni parah ni, parah ni. Tenang, tenang. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Cinta dunia. Okey. Ada ayat suruh kita cari dunia? Ada? Ada? Ada satu orang kata dekat saya. Dia kata, Ustaz, kenapa haramkan arak? Kenapa Islam haramkan judi? Tuan-tuan, pada arak ada manfaat, judi ada manfaat. Saya kata memang Allah pun kata arak ada manfaat, Allah pun kata judi ada manfaat. Tetapi Allah jawab, buruknya dua benda itu lebih banyak daripada jahat dia, daripada baik dia. Buruknya arak dan judi itu lagi banyak daripada baik. Sebab tu Allah haramkan dua benda ni. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun. Katakanlah padanya dua-dua benda tu benda jahat, benda dosa, tetapi ada juga manfaat pada manusia. Allah sebut dalam Quran tu tuan-tuan. Jadi jangan tuan-tuan kata arak tu tak ada guna. Ada. Judi pun ada guna dia. Jangan kata tak ada guna langsung. Ada. Allah kata. Tetapi jahatnya lagi banyak daripada manfaatnya. Sebab tu haram. Haram. Jadi kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, kita faham dunia ada tak manfaat dia? Ada. Tapi bahayanya, kalau silap jalan, rosak. Bila Allah dah haramkan arak, haramlah. Bila Allah dah haramkan judi, haramlah. Tadi Ustaz kata ada manfaat. Carilah apa manfaat arak. Tuan-tuan luka, pergi ambil arak, pergi bubuh, bagi hentikan darah. Contohnya, ada lah kot satu tu lah kot. Tuan-tuan ni stres, pening kepala ni rasa macam nak stroke dia ni. Pergi main judi, main teruk. Contoh dia, hilang terus tuan. Celek mata. Hak tu lah kot baik dia. Hak jahat dia bersepah, berbilion-bilion jahat dia. Jadi tak usah main langsung, haram. Dunia ni macam mana Ustaz? Adakah dunia ni jahat terus? Allah kata la'ibun walahwun. Dah, hang tengoklah ayat lain pula. Dalam ayat lain tu Allah Taala kata apa pada kita? Allah kata wa batari fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah akhirat dengan apa-apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Ambil akhirat, cari akhirat, pulun akhirat, cari-cari. Wala tansa, tapi jangan kamu lupa. Nasibaka minad dunya, bahagian kamu dalam dunia. Maknanya, ada benda hak dalam dunia ni baik pada kita, ambil. Kalau tidak Allah tak kata, Allah kata ada, pergi ambil bahagian dunia. Bukannya salah. Ayat ni cerita pasal apa Ustaz? Ayat ni cerita tentang Qarun. Asalnya Qarun tu, Nabi Musa cakap dekat dia apa semua tak jalan, lawan Nabi Musa. Dia kata dia kaya tu dengan kebijaksanaan daripada dia, ilmu dia. Bila dia perasan dia kaya, dia berjaya kerana ilmunya, bukan kerana Allah. Allah tenggelamkan dia, Allah karamkan dia, timpakan dia dalam tanah jadi laut. Dan kalau tuan-tuan tengok di akhir kisah Qarun itu, apa Allah kata pada Qarun? Kalau nak kira kamu kaya, kalau nak kira kamu hebat, kalau nak kira kamu banyak harta, orang sebelum daripada kamu lebih hebat daripada kamu, lebih kaya daripada kamu, lebih berharta daripada kamu. Nampak tuan-tuan? Kita duk kata Qarun tu kaya sangat dah. Allah kata dah, sebelum dia ada lagi kaya.
tapi Allah hapuskan mereka. Tuan-tuan dengan Qarun mana kaya? Jadi terus duduk belagak lah. Setakat pakai GTR belagak lah. Renti lah tuan. Baru pakai King Myvi. Accent ke main. Yang Qarun tu anak kunci dia saja kena pikul berbelah-belah orang. Anak kunci peti besi dia saja harta pintu kaya. Rupanya sebelum Qarun ada lagi kaya. Lawan Tuhan juga. Lingkup Allah Ta'ala bagi. Jadi kita belum sekaya Qarun. Kita tak pernah kaya sebelum orang daripada Qarun. So, jangan belagak lah. Tetapi Nabi sebut, walaupun dunia macam itu, ada orang yang terlalu mencintai dunia. Dia sayang sungguh-sungguh kepada dunia sampai pada satu tahap. Ni dia tuan-tuan. Lupa. Yang ni yang salah. Cinta kepada dunia, lupa kepada yang lain. Nabi cerita kepada kita tentang hubbud dunia, penyakit yang akan sampai kepada kita. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takut benci dengan mati. Apa dia? Pertama, mereka cinta kepada dunia dan mereka lupa kepada akhirat. Yang ni nombor satu. Kita terlalu mencintai dunia sampai lupa pada akhirat. Pada akhirat lagi kekal, lagi hebat. Tapi sayang, manusia cinta dengan dunia. Telekung je cinta pun. Bukannya apa sangat telekung. Adalah 5 lai. Kan duk pakai pun. Tadarus 5 tahun. Hadiah dia telekung selai. 5 tahun dapat 5 telekung. Tak pakai pun. Mak, telekung mak tak pakai ni. Pergi bagi kat masjid. Mak, oi, boleh orang pakai. Hei, mak sayang tu. Tu masjid bagi tu. Tadarus tu. Yalah, mak sayang, mak tak pakai. Pergilah bagi. Pasal apa nak bagi kat mereka pula? Orang dapat hadiah simpan dah. Nampak? Tu nak kata apa? Okey? Jaga-jaga tuan-tuan. Tapi kena ingat juga. Jangan kita pergi kata ke orang dia cinta dunia. Tuan Haji Dolah, ya. Arwah bapak saya, ya. Dia ada wasiat dekat saya. Dia kata kereta Honda Civic Haji Dolah tu, dia suruh Haji Dolah wakaf kat masjid. Tak, pasal apa kereta saya pula tu? Haji, janganlah cinta dengan dunia Haji. Dah ayah saya sebelum meninggal dia wasiat, jadi Haji kena tunaikan wasiat tu. Dah pasal apa? Harta aku pula nak tunai wasiat pak hang pasal apa pula? Saya tak tahulah, pak saya sebut nama Haji sebelum mati, dia sebut Honda Accord, Honda Civic ni. Dah aku nak pergi kerja lagu mana? Tak tahulah je ni wasiat. Wasiat kena tunai je. Kalau aku kata kat hang kepala otak boleh tak? Hang kena faham betul-betul wasiat ni melibatkan harta si mati, bukan harta orang lain. Kalau melibatkan harta orang lain, mampuslah orang lain. Dia bukan melibatkan orang lain. Tuan-tuan pergi jumpa dengan artis mana tu anak dara? Janda kan? Rita kan? Pergi jumpa Rita. Rita, mak saya pesan sebelum dia mati, saya kena menikah dengan Rita. Ni wasiat mak saya ni. Tak menang Rita tu. Pasal apa aku nak kena ambil wasiat mak hang pula? Ni wasiat orang nak mati kena ikut. Tak, tuan. Jadi ada orang yang kata saya tak mau pakai kereta, ni dunia. Saya tak mau duduk dalam rumah, ni dunia. Saya tak mau ada harta benda, ni dunia. Salah lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut tadi, carilah bahagian kamu di dunia, jangan kamu lupa. Tapi Ustaz, Allah kata dunia ni tipu daya. Tipu daya sebab hang tak reti menguruskan dia. Sebab itu kalau kamu nak berharta, kamu kena uruskan, kena ada kepandaian dalam ilmu menguruskan harta. Kalau kita tengok betul-betul tuan-tuan, berapa banyak urusan agama kita melibatkan harta. Kalau kita semua tak mau harta, susah kita. Baik, saya bagi contoh pada tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, wa aqimus solah.
dirikan solat. Apa maksud? Berusahalah bersungguh-sungguh untuk solat. Berusaha. Tak ada kain, cari tutup aurat, semayang. Tak ada ayam, cari untuk semayang. Ayam ada Ustaz, kena korek telaga Ustaz. Korek telaga. Dah ada ayam Ustaz. Kata, timba tak ada pula, cari timba. Timba dah ada Ustaz. Tali tak ada, cari tali supaya air dapat ambil buat wuduk wajib. Begitulah berusaha bersungguh-sungguh nak mai semayang. Serupa kita buat masjid, macam mana nak panggil orang mai semayang? Guna kebijaksanaan otak sendiri untuk panggil orang mai masjid. Ada yang azan, ada yang ambil gong, dia ketuk kayu, pom 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 pom. Dulu ketuknya tung. Nabi tak buat tu. Memang Nabi tak buat. Tapi itu satu budaya nak bagi tahu orang mai sembahyang masuk waktu dah. Pencuri masuk bunyi gong, orang minyak datang masuk kampung pakai itu juga. Tuan-tuan tak ingat cerita orang minyak? Mai orang minyak tu masuk kampung, pi Ramli katok gong, bong 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 bong, semerah padi penyamu mai serang kampung, pakai itu juga. Tu budaya orang Melayu. Salah satunya ialah bila masuk waktu, pong pong pong. Kalau maghrib, last kali sebelum penutup, 3 kali. Tong, tong, tong. Mula-mula buat, slow ya. Tong, 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 tong. Bila nak habis tu, tong 1, tong 2, tong 3. Nah, baru bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mai orang kita pula, Nabi tak pernah katok gong. Lah masuk muzium gong tu. Pakai mikrofon atas pula. Supaya orang dengar. Yang penting orang dengar. Kenapa dulu tak pakai mikrofon? Zaman tu mana ada mikrofon? Zaman tu cuma ada kalok, cuma ada beduk. Sekarang dah ada tu, beduk simpan, pakai hak di atas pula. Kenapa yang hamba susah payah? Supaya bagi tahu pada orang mai semayang bersungguh-sungguh. Akhirnya cari jalan semayang. Kemudian kata Allah, wa atimul hajja, pergi buat haji. Wal umrah, wa atimul hajja wal umrah, tunaikanlah haji, tunaikanlah umrah kerana Allah. Mulai hari ni abang nak simpan dekat tabung haji sebulan 100. Abang nak pergi haji mama. Mama pun kenalah simpan. Mama pun 100 lah. Simpan 100 sebulan. Yang motong getah pula tolak je ni, tolak yang ni, hak ni mesti haji dulu. Pasal apa? Pasal Allah suruh buat haji. Bersungguh-sungguhlah aku buat haji. Simpan duit. Bukankah duit untuk buat haji itu dunia? Bukankah nak buat masjid ni pakai duit? Kalau kata dunia tu jahat, macam mana nak buat masjid? Kalau kata dunia tu tak elok, macam mana nak pergi haji? 1. Nombor 3, Allah Ta'ala kata bayar zakat. Allah kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan semayang dan tunaikan zakat. Alhamdulillah. Saya terlibat dengan zakat di beberapa buah negeri di Malaysia. Bukan duta, juru cakap pun tak, tapi program zakat saya turun. Saya dibawa, diberi taklimat tentang zakat. Bila tuan-tuan tak faham pada zakat, tu yang jadi bergaduh. Dia apa ni, anak datuk pun dapat zakat ni apa ni? Apa ni, anak datuk dapat zakat ni apa ni? Orang macam ni, dia tak faham zakat tu. Dia ingat zakat tu untuk orang miskin je. Yang anak orang tu dapat, sebab dia pergi mengaji. Dia dapat atas nama fi sabilillah. Tuan-tuan pun boleh dapat. Anak tuan-tuan pergi mengaji Mesir. Tuan-tuan ni pengarah jabatan. Orang yang tak faham apa ni pengarah peminta ni apa ni, sebab dia berhak dapat, dia asnaf, bukan dia, anak dia. Tapi pasal kita ni jenis tak reti, malas mengaji. Suruh dengar mengaji tak mau. Main TikTok. Makan cakutiau. Pilah mengaji sat.
Tu ustaz yang mereka nak bayar zakat, bagi zakat pada orang bukan Islam tu menjadah apa? Saya pun tak setuju. Siapa yang bagi zakat pada bukan Islam? Siapa dia? Mazhab kita dia suruh bagi hak mengucap, hak mu'alaf tu bagi. Tetapi ada pendapat juga kata kalau dia tu dah hampir nak masuk Islam, dah jinak dengan Islam, nama dia apa? Mu'allafati qulubuhum. Dah mu'allaf. Maknanya dah jinak lah, dah ikut dah kita dah. Tak Islam pun main dengan ceramah. Tu nama dia. Hati dia tu dah jinak. Kita buat korban, dia tolong lapah sekali. Dia tu Islam ke? Tak. Tapi tak tahu. Dia subuh, memang kuliah subuh. Lain macam tu. Orang macam ni pun ada ulama kata boleh bagi zakat kat dia. Pasal apa? Pasal mu'alaf. Tapi itu bukan mazhab kita. Sebab tu kita di Malaysia ni, kita amalkan Asy-Syafi'i. Islam, hang mengucap dulu apa semua, hang boleh dapat zakat. Pasal hang mu'alaf. Orang yang baru meluk Islam. Tapi berapa lama pula? Adakah 10 tahun mu'alaf? Duk tunjuk kad dia lagi. Saya mu'alaf. Saya mu'alaf. Kita pun tengok kad. 2010. 2010. Sekarang sudah 13 tahun. Masih mu'alaf lagi ke? Mu'alaf apa? Dia ada hak juga. Sebab tu kita, kalau ada pejabat zakat, nak bagi pada orang bukan Islam, kita nasihatkan tu sahlah, bagi pada orang Islam lah. Hak yang asnaf ni ramai. Nak ikut hak mana? Pergi tempat lain. Mazhab lah, pergi tempat lain. Sebab ada juga yang kata kita ikut mazhab lain. Lah, baik hati sungguh hang ni. Hak orang Islam zakat susah nak dapat, hang gatai nak bagi kat depa pula. Depa tu belum tentu Islam ke. Baik, tuan-tuan. Saya cakap pada tuan-tuan. Orang kita ni punya semangat bayar zakat. Bagus. Tetapi berapa banyak yang bayar zakat dalam keadaan dia pandang buruk pada pejabat zakat. Ada satu pejabat zakat, dia dapat zakat kutipan dalam katalah 400 juta. Kemudian dia bahagi pada asnaf 500 juta. Tak cukup. Tak cukup. Mai kita pula buat kempen, jangan bayar zakat dekat pejabat zakat. Awak, depa bukan bagi, depa simpan. Ya ke? Depa bukan bagi ke orang, dia taruh kat depa. Cukup tu pi kursus kat Langkawi pakai duit zakat tu. Mangah tahu mana? Depa habaq. Mangah tanya ada pejabat zakat. Malas pi tanya, kan mengaku. Mangah mati macam mana mangah mati dalam keadaan pi tenah orang. Tak takut ke tuan-tuan mati dalam keadaan pi tenah orang? Allahu akbar. Yang hak pejabat zakat tu jenuh duk cekau duit lain pula nak bagi cukup. Hak zakat bagi tu habis licin bagi ke orang. Licin tuan-tuan habis. Satu. Yang kedua, saya kata pada pegawai-pegawai pejabat zakat, hampa ni bila bagi sumbangan zakat, duit zakat, tak usahlah bagi senyap-senyap, buatlah FB live. Baru orang tahu. Saya ni bukan zakat punya orang. Saya pun pakai mic satu, pergi bubuh mic dekat asnaf satu. Tak tahu asnaf mana, jumpa atas mana, TikTok duk tolak anak lah kereta sorong. Kesian orang tua ni. Saya pun naik kereta pergi cari mana dia makcik yang tolak anak naik kereta sorong. Dapat mic saya satu, mic satu. Makcik, minta maaf makcik sebab saya lambat tolong makcik. Ni saya bagi dekat makcik motor sebiji, kereta sebiji, buat live. View pun banyak. Terima kasih ustaz, tahniah ustaz, ustaz ni bagus. Agak-agak komen yang ke-10 apa dia? Pejabat zakat buat apa? Simpan duit. Pejabat zakat buat apa? Pejabat zakat kena hentam tuan. Ketua kampung buat apa? YB buat apa? Oh sudah tuan. Dengan YB kena sekali. Masalah dia hang siasat ke makcik tu. Ingat senang-senang nak bagi zakat kat dia. Ni duit zakat. Bagi pada dia tak sah zakat. Saya ni taklah kata
terkenal, tak terkenal apa, tapi depa duk mai, ustaz, kami nak minta zakat. Ya. Minta ustaz buat surat sokongan sikit, recommend. Ustaz kan ni semua, tak apa, main nama semua, main IC semua, mai saya tengok. Saya pun tolong tengok, tolong panggil temu duga makcik-makcik ni apa semua, bagi. Sebulan dua lepas tu mai balik, ustaz, ya. Kami tak ada, makcik tak dapat zakat. Kenapa? Tu dia kata rumah makcik ada peti ais dengan TV, jadi kaya. Allah. Betul ke? Itulah kata betul tu. Agak makcik gitulah. Tadi makcik kata depa kata. Bila saya tanya betul ke? Agak makcik lah. Agak pula dah. Bila saya tanya lagi sekali, tak tahulah. Agak-agak gitulah. Agak-agak gitu pula. Lama-lama agak-agak. Saya kata tak apa cakap. Nanti saya tanya. Saya tanya pegawai zakat. Oh ni yang hak tu tak dapat no. Ada 2 orang dapat, hak tu tak dapat. Pasal apa tak dapat? Pasal ada TV ke? Dah. Pasal ada peti air ke? Dah. Kami siasat, kami temu duga, kami cek ustaz. Baru kami bagi zakat. Ya. Ustaz tahu tak dia ada harta apa? Saya tak tahu, saya tak kenal dia. Dia ada kebun kelapa 30 ekar. Kebun dia 30 ekar. Tapi duk cokong. Dia tengok orang lain dapat zakat. Makcik tu dapat zakat. Aku pun nak lah. Gede-gede datang hutan dia. Dia tak boleh tengok orang lain dapat. Orang lain dapat, dia pun nak lah. Pada hak dia punya 30 ekar kebun nyok. Kelapa nyok nama dia. Kalau kita pergi bagi zakat kat dia, apa hukum? Tuan-tuan ingat hak main jebat zakat tu betul semua ke? Hak gelong pun ada tu. Yang gelong pada, yang ngenat pun ada, semua ada. Tapi macam saya tak cek. Saya tengok dalam TikTok, makcik ni duk tolak lah, anak duk lah kata sorong lah, kesiannya. Saya tak cek keluarga dia. Saya tak jumpa ketua kampung dia. Saya tak jumpa YB dia. Saya tak jumpa Tok Pengulu. Padahal yang tahu sejarah dia, Tok Pengulu, ketua kampung, Tok Imam, JKKKKK masjid, pegawai pejabat agama. Ini kuasa viral. Saya kata dekat pejabat agama, pejabat zakat, hampa pun kena buat macam tu. Bila bagi zakat, tunjuk. Kita menyampaikan sumbangan zakat kepada asnaf kita, baru betul. Dia tak boleh diam-diam, tuan-tuan. Zaman sekarang, kalau diam, hang kena hentam. Padahal pejabat zakat tu, dia latih asnaf, sampai mereka tu boleh pula membayar zakat. Baru ni saya buat di Taiping. Dekat 300 orang. Dulu mereka ni penerima zakat. Sekarang mereka pula bayar zakat. Mereka ada pekerjaan, mereka ada bisnes, mereka ada kilang. Berkat daripada orang yang bayar zakat. Masya Allah, subhanallah. Berkat tuan-tuan. Bimbingan mereka. Baik, contoh zakat. Apa zakat yang kena bayar? Ni, zakat emas. Zakat emas kat Lehau abang-abang, zakat emas, perak, kena bayar zakat. Baik, kena cari jalan. Macam mana aku ada emas? Kena cari jalan. Macam mana aku boleh kumpul emas? Kenapa abang? Sebab aku nak bayar zakat. Sepatutnya macam itu. Ini tidak. Bawa buku, bawa ni pergi pejabat zakat. Encik, tolong kira Ustaz. Makcik kena ada bayar zakat. Ustaz tu pun kira, ambil sempuan, duk tolak, bagi tolak, balik, tolak, ambil balik, tolak, ambil balik. Makcik, tak payah bayar zakat makcik. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, tak kena bayar zakat, alhamdulillah. Dia lintas jalan pejabat agama tu, pergi makan cokutiau, ngok-ngok tak ni. Patutnya rasa sedih. Pasal apa aku tak bayar zakat? Aku pun nak menyumbang untuk orang Islam. Sepatutnya gitu. Jadi dalam kaedah zakat, satu benda yang kena bayar zakat ialah emas. Kenapa kita tak kumpul emas? Supaya kita menjadi pembayar zakat emas. Nanti Ustaz, kalau kita banyak zakat emas, nanti lambat masuk surga. Habis tu hang tak nak bayar zakat emas? Tak mau, lambat masuk surga. Lepas tu hang tak nak pahala bayar zakat. Hang nak masuk syurga ni salah satunya dengan sebab bayar zakat. Hang tak mau masuk.
Carilah emas. 2. Kenapa emas? Hari ini kita dapat jawapan. Negara yang banyak emas, negara tu takkan jatuh ekonomi dia. British negara yang paling banyak simpan emas. Sebab dia paling banyak menjajah negara dalam dunia. Negara yang dia jajah, tuan-tuan, bukan Commonwealth sahaja. Amerika pun dia jajah, tuan-tuan. China pun dia masuk. Dia masuk China, dia masuk Amerika. Tapi pak siapa Amerika, pak siapa China tak menyertai negara Commonwealth? Patutnya Amerika tu merdeka 1776 dulu contoh dia. Patut dah join dah. Dia negara jajahan depa. Amerika tak masuk Commonwealth. Kita yang masuk, bangga habis masuk. China tak masuk, tuan-tuan. Tobat lahum dia tak masuk. Hak masuk jenis-jenis Afrika, jenis negara dia hujung dia sia-sia. Hak sia-sia di belakang ni. Pakat masuk semua. Cuba tuan-tuan tengok. Apa tujuan British datang ke negara-negara dalam dunia? Salah satunya ialah G. G for gold. 3G. Salah satunya gold. Emas. Selain daripada glory, penjajahan, selain daripada gospel, gereja. Mereka datang 3 sebab ni. Sebab mencari emas nombor 1. Bawa balik emas ke negara mereka, mereka simpan sampai sekarang, tuan-tuan. Mereka adalah negara yang kontrol dunia. Dengan simpanan emas mereka yang tak tahu berapa banyak. Negara yang dia jajah duk menung, tinggal lombong je. Berlubang sana, berlubang sini, bumi dia bekas lombong. Macam jerawat kalau kita tengok pada udara tu. Saya bila naik kapal terbang, landing di Ipoh, duk nampak lombong tu macam bulan. Berlubang ni. Tinggal lombong je dia bagi kat kita. Kekayaan dia bawa balik habis. Sebab itu tuan-tuan, tanah Melayu mempunyai emas yang banyak. Dan tanah Melayu salah sebuah negara yang lambat dimerdekakan. Sebab belum habis hasil bumi untuk membayar hutang kepada Amerika dalam Perang Dunia yang kedua. Tuan-tuan tahu hasil bumi kita ni dibayar kepada Amerika untuk menghapuskan Jepun daripada pendudukan di tanah Melayu dan juga pendudukan di Asia. Dia guna apa? Emas dalam negara kita. Tuan-tuan cuba tengok, negara yang paling banyak emas, negara yang paling banyak minyak, dialah yang paling lambat dimerdekakan. Sebab belum habis dikutip, tuan-tuan. Sebab itu, kalaulah kita ambil emas dan kita pegang emas, insya-Allah tuan-tuan, hikmah di sebalik zakat emas. Sayang tuan-tuan, bila kita kata emas ni dunia, Ustaz, ini dunia, Ustaz, kalau kita ambil esok kena bayar, tak payahlah, Ustaz. Sayang, ambil emas sebagai imbalan ekonomi. Kita akan dihormati, kita akan dinilai bila kita pegang ekonomi. Dan salah satu sumber kekuatan ekonomi ialah dengan mempunyai emas. Dan bayarlah zakat emas. Bayangkan sebuah kerajaan, sebuah pejabat agama mempunyai simpanan emas yang hebat. Tak akan terjejas ekonomi umat Islam, tuan-tuan. Subhanallah. Jauhnya Islam ajak pada kita. Lagi Ustaz? Beras. Yang kena bayar zakat apa? Gandum. Yang kena bayar zakat apa? Kurma, makanan ruji, padi, beras, kena bayar zakat padi. Tuan-tuan, kalaulah orang kita semua jaga bayar zakat padi, kita tanam padi banyak-banyak, tuan-tuan, supaya kita boleh menjadi pembayar zakat, kita takkan jadi masalah, tuan-tuan. Sayang, tanam padi lambat, nak hasil dia lambat, leceh. Negara pertanian ni dia takkan maju, Ustaz. Kita perlu berubah kepada negara industri, ya.
Ya, sebab industri ni dia akan merancakkan ya ekonomi ya. Nampak. Jadi kita tak nak lagi lah padi-padi ni, pertanian ni slow. Kita nak industri. Akhirnya bendang ditutup buat rumah. Bendang ditutup buat maktab. Bendang ditutup buat hospital. Bunyi bagus. Bendang ditutup buat kelang. Bendang ditutup buat store, warehouse. Nak jual ke truck ke apa benda ke, buat tanah bendang. Bendang ditutup buat sisi minyak. Lama-lama padi tak ada. Okay, don't worry. Kita akan import beras dari India ya. Don't worry. Kita akan ambil beras daripada Myanmar. Kita akan ada bekalan ya. Tengok-tengok India kata kami tak mau jual. Myanmar tak mau jual. Vietnam tak mau jual. Sekarang tuan-tuan, macam mana ni? Sekarang macam mana beras tak ada ni? Mulai hari ni kita makanlah Maggi. Mulai hari ni kita makanlah nasi sehari sekali. Sebab kos sara hidup dah tinggi. Kos sara hidup dah tinggi. Kalau kencing manis tinggi, kita kurangkan gula. Kalau darah tinggi, kita tinggi, jangan makan benda-benda merah, daging merah. Kalau kos sara hidup dah tinggi, kurangkan hidup. Hidup 3 kali seminggu, 4 hari lagi mati, buat mati. InsyaAllah, jimatlah kos sara hidup. Adakah boleh selesai macam itu? Kalaulah dulu tuan-tuan, tanah tak ditukar syarat. Tanah bendang sampai bila-bila pun bendang. Tak timbul masalah tuan-tuan. Saya cakap benda ni 15 tahun dulu. Saya susah hati. Bila saya pergi negeri nu, bendang habis jadi kelang. Bendang habis jadi rumah orang. Bendang habis jadi nu, jadi ni. Besok kita nak makan apa? Saya 15 tahun dulu saya cakap. Benda ni dalam agama kata, sumber makanan utama kau jaga dulu. Tapi ustaz dia lambat growth ustaz. Tak kira lah lambat growth ke, growing ke apa benda, lantak hang lah. Janji ada makanan. Masa tu siapa nak dengar cakap kita? Bodoh. Ustaz kampung. Dia tak ada actually. Kalau ada actually tu nampak pandai. Actually nampak pandai. Mai kita ustaz bodoh ni siapa nak dengar? Sekarang nak cari beras mana? Bila kita pergi ambil, orang buat kelang, ambil pelabur, lai katong buat kelang. Bagus, ekonomi bagus. Tapi siapa yang nak kerja dalam kelang tu? Bukan orang kita, 80% orang luar. Maknanya kita menyediakan pekerjaan untuk orang luar, bukan untuk kita. Tuan-tuan faham tak? Bila dia puan mai ramai-ramai, kena bagi rumah, kena bagi air, kena bagi elektrik, termasuk kena bagi beras untuk mereka makan. Sumber beras pula makin kurang. Mereka senang di sini, tempat kita tak ada beras, negara mereka pula tiap-tiap bulan anak main hantar duit. Mereka senang tuan-tuan. Sebab tu, bila saya kata benda ni, saya boleh bawa dalam parlimen, orang hentam saya bila saya pegang lah. Ni ustaz dunia ni nak jadi calon. Astaghfirullahalazim. Orang nak cakap soal kita, soal agama, nak harap siapa cakap tuan-tuan? Siapa berani cakap? Ni akan jadi akan datang ni tuan-tuan. Sebab tu balik kepada agama tu, bukan balik pada baca Quran. Kenapa pakcik? Balik agama. Dak, hang ikut Quran kata. Salah satunya apa? Bayar zakat emas, bayar zakat beras, zakat padi. Jadi macam mana nak bayar zakat kalau padi tak ada? Kalau gitu banyakkan padi. Adakah kita akan jadi miskin dengan sebab kita menjadi petani? Tak. Jepun kaya, padi banyak. Thailand kaya, padi banyak. Langsung tak terjejas. Malah pertanian di negara mereka sangat maju. Kenapa kita tak belajar daripada Nabi Yusuf bagaimana menyimpan gandum selama 14 tahun? Dia tanam padi dia, gandum dia, dan gandum dia 7 tahun waktu menuai. 7 tahun adalah waktu mereka makan hasil dia. 7 tahun tanam, tuai, simpan. Tanam, tuai, simpan. Tanam, tuai, simpan. Simpan selama 7 tahun, dia cukup untuk 7 tahun yang akan datang. Maknanya, teknologi Nabi Yusuf 14 tahun. Macam mana nak simpan padi selama 14 tahun?
Mereka tak nak jual, tak apa, dalam takbir mereka, kami ada stok. India tak nak jual beras, tak apa, kami ada stok. Cina lagi laju pada kita. Dia dah tahu dah krisis ni akan berlaku. Waktu Covid, dia beli 50 juta tan beras daripada India. Silat-silat tuan-tuan, kita pula beli beras kat mereka. Mereka beras banyak. Dulu Amerika pernah buat kat kita. Dia beli minyak sawit kita banyak-banyak, dia simpan. Kemudian dia jual dengan harga yang murah, sawit kita jatuh habis. Dulu pernah berlaku tahun 80-an. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bukan maknanya kita cinta dunia ni. Cinta dunia ni salah Ustaz. Dah, ambil bahagian kamu. Macam mana supaya kamu boleh hidup senang dalam dunia. Tak meminta-minta, tak merempat, tak jadi orang susah. Supaya kamu boleh tolong orang lain lagi, supaya boleh kamu berjaya. Ini dikatakan supaya kita ambil dunia. Yang salahnya ialah kamu lupa kepada akhirat. Ambil harta, zakat tak bayang. Ambil harta, tak sembayang. Yang ni yang dilarang. Baik, yang kedua. Mereka cinta kepada harta benda, tetapi mereka lupa kepada hisab. Kak Leha ada tudung apa lain? Tudung, bawal, siakap, gelama, senong, ikan duri. Banyaknya tudung. Asepi expo je, tudung. Asepi shopping komplek je, tudung. Kak Leha pernah fikir tak? Besok Allah tanya tak tudung aku ni? Abang-abang hari tu merajuk dengan masjid. Pasal masjid tak bagi kain plekat. Masa tadarus. Merajuk bela, tak masuk dah tadarus. Ji, tak masuk tadarus Quran. Tak mau. Saya tahun lepas, saya masuk sampai habis. Mereka tak bagi selai apa pun tak dapat. Saya rasa frah. Kawan orang lain dapat kain plekat, saya tak dapat. Betul? Tak mau masuk lah. Kain plekat rumah haji ada berapa lai? Ada 30 lai. Jenis apa? Cop gadeja. Macam mana? Cop gadeja. Oh, lama tu. G-A-D-J-A. Gadeja nama dia. Sekarang gajah duduk. Dulu cop gadeja. 30 lai. Abang Ji tak pakai? Tak. Saya simpan dah dalam almari tu. Abang Ji tahu tak? Besok Allah hisap daripada mana dapat dan ke mana Abang Ji buat. Kereta Tuan Haji ada berapa? Kereta saya tak banyak Ustaz. 18 biji. Ui. Abang Ji buat apa? Saya buat kereta sewa. Oh, 18. Allah tanya tak? Tanya. Pinggan mangkuk Kak Leha berapa? Banyak Ustaz. Klorok, akopal. Klorok pun ada. Jangan jenis klorok apa? Klorok pula. Klorok Ustaz. Oh, banyaknya. Banyaknya Allah soal. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak harta banyak-banyak, siapkan diri untuk disoal. Macam mana Ustaz? Ambil secara halal, dibelanja pun secara halal. Selamat kita. Selamat. Ambil secara halal, digunakan pun pada secara halal. Ustaz, kalau saya langsung tak mau ambil harta macam mana? Abang sukakah meninggalkan anak dalam keadaan meminta-minta? Kalau abang tak ada harta, abang sukakah abang mati nanti, anak abang pergi duk minta, abang sukakah? Abang tak suka kan? Lebih baik abang tinggalkan harta pada anak-anak. Dan anak-anak yang abang tinggalkan harta, abang dapat pahala. Tu jangan lupa tu. Kita selalu duk sebut, wakaf dapat pahala, jariah dapat pahala. Kenapa tak sebut harta yang ditinggalkan pada waris pun dapat pahala pada si mati? Ajarlah macam tu. Jangan cuma kita ajar. Jangan cuma kita ajar, tuan-tuan. Wakaflah dapat pahala berpanjangan. Habis tu kita tinggal duit pada anak kita. Kita tinggalkan harta pada isteri kita, tak dapat pahala. Dapat juga. Cuma saya minta berhati-hati. Supaya beli dengan cara halal, duit yang halal digunakan pun untuk belanja yang halal. Yang ketiga, tuan-tuan, mereka cinta kepada makhluk tetapi mereka lupa kepada Khaliq. Cinta nombor 3 tu apa? Cinta pada manusia.
Tapi mereka lupa pada pencipta manusia. Cinta melampau. Ada orang sebut, dia kata, Ustaz, kenapa Islam melarang perkahwinan berlainan agama? Sebab mereka terlalu mencintai. Kalau kita larang mereka berkahwin kerana berbeza agama, kalau mereka bunuh diri, siapa yang perlu bertanggungjawab? Mereka tidak sama agama. Yang ni Islam, yang ni tak Islam. Dan kita melarang mereka kahwin. Tapi mereka terlalu mencintai. Mereka mengambil jalan bunuh diri dua-dua orang. So, sekarang siapa yang bertanggungjawab, Ustaz? Adakah agama yang akan bertanggungjawab? Saya jawab, dua-dua tanggungjawab. Tanggung sendiri, berani buat, berani tanggung. Yang kata bunuh diri buat siapa? Kenapa Ustaz cakap macam tu? Bukankah mereka terlalu mencintai? Cintai Allah dulu, baru cintai makhluk. Mak, saya nak kahwin dengan Christopher. Wow. Nama Christopher. Islam ke tidak? Tidak, mak. Masuk Islam dulu, kahwinlah. Dia tak nak masuk Islam. Dia nak kekal dengan agama tok nenek dia. Dan saya pun tak kisah, mak. Saya nak kahwin juga dengan dia. Tapi saya takkan masuk agama dia. Kami nak kahwin di luar negara secara perkahwinan sivil. Mak tak izinkan. Tak boleh. Haram. Tak sah. Haram. Haram. Saya nak juga, mak. Abang marah, adik marah, Pak Ngah marah. Ambil dia, kurung dalam bilik. Jangan pergi jumpa Christopher. Christopher datang malam tu, naik motor RX. Keluar ikut tingkap atas. Guna dengan cadar gebar. Christopher pun sambut. Naik motor. Amtum ek kamre me bendo. Dia tiru cerita Bobby tu tuan ni. Mak larang, bapak larang, cinta terhalang. Jumpa Pulau Pinang punya jabatan. You jump, I jump, you jump. Begini bunuh diri pun. Cinta tragis. Nampak? Cinta tragis. Kesudahan yang menyayat hati. Nampak? Di bawah dia, kenapa dihalang cinta mereka? Restuilah cinta mereka. Puas hatilah pada mak bapak yang larang tu. Nampak tu? Jatuh baik pula yang bunuh diri tadi. Lagi saya seronok, tuan-tuan. Ada yang nak bunuh diri, nak terjun sungai. Nak terjun sungai. Sungai tu, tuan-tuan, Perak sungai lah. Nak terjun sungai tu. Elok nak terjun, buaya duduk kat bawah. Tengok dia. Terus tak jadi terjun. Turun balik, tuan. Balik kampung. Kenapa? Cadang nak bunuh diri tadi, mak. Tengok kat sungai tu ada buaya, tak jadi bunuh, mak. Terjunlah, lagi cepat kau mati. Buaya ngap kamu. Tahu pula takut ke buaya. Tuan-tuan, jawapan dia senang je. Antara kekasih awak dengan Allah, mana yang paling awak kena sayang? Allah. Kalau gitu, buang kekasih awak. Simple punya hidup. Tadi, soal jawab tadi di sekolah saya hari ni ada 17 bas datang melawat sekolah saya. 17 bas ni maksudnya ialah dengan orang-orang sekali. Bukan 17 tu bas saja. Tu nama dia bengkel mengecap bas. Kalau 17 bas tu kosong je datang, tu nama dia bengkel mengecap bas. 17 orang tu dengan orang-orang sekali. 17 bas. Dari Singapura 2 bas, Johor Bahru 3 bas, Penang 2 bas. Pakat mari tadi soal jawab, Ustaz, mak mertua saya tak pernah layan saya dengan baik. Mak mertua saya tak pernah layan suami saya dengan baik sebab tak setuju saya kahwin dengan suami saya. Kami amat sedih dengan tindakan mak. Dia suruh berhenti tu. Dah. Okey, baik. Itu tanda-tandanya suruh berhenti. Jenis tak sedar diri, berhentilah. Bodoh tu ustaz ni. Bateri sampai habis pun nak sambung lagi kejadah apa tu, kata sakit. Astagfirullahalazim. Dia tak tahu sakit saya ni, tuan-tuan. Lega dia dengan ubat. Ubat dia apa? Ubat dia dengan mikrofon, tuan-tuan. Jadi bila dapat mikrofon, lega. Kak Leha, oi.
Ada orang tanya pula, mikrofon tu ustaz rebus dulu ke? Ha, rebus. Periuk tinggal segelas. Ayak dia betul minum. Meletup-letup mikrofon tu. Dia kata, ustaz, kami terasa, mak kami ni larang, tak suka dengan saya, tak suka dengan suami saya. Macam mana kami nak buat? Saya jawab senang. Mak hang kan? Mak suami kan? Apa yang mak buat, betul semua. Selagi tak bercanggah dengan syarak ni, betul. Sayangilah mak. Tapi ustaz, mak saya lebihkan kakak. Sayang kat mak. Mak saya ustaz, sikit-sikit kakak, sikit-sikit kayak. Saya ni macam dia tak nampak ustaz. Mak, biar pilih dia. Janji kita nampak dia. Mak saya ustaz, kalau mai rumah saya duduk semalam, kalau rumah kakak saya bermalam-malam, dia memang lebih kakak saya. Biarlah, dia mak kita. Tu sampai hati langsung dengan mak. Ustaz, mak saya kalau kakak saya balik rumah dia jamu Milo ustaz. Kalau saya balik ustaz, dia jamu teh cak rimau je. Tak apa, hak mak buat tu betul semua. Tu sampai hati, dia mak kita. Tu sah kecil hati langsung. Kakak senyum saja. Apa yang mak buat tu senyum saja. Dekat kita bagi kepala ikan, dekat kak tu bagi isi, tak apa, senyum saja. Nasib baik kepala kak kalau dia bagi tulang macam kucing dia buat kak tak apa. Ustaz, saya balik rumah mak, kami tidur dengan suami lah, tidur sekali, bilik tu ada aircon, pukul 2 pagi kak mai pada KL balik dengan Abang Ipak. Mak kejut, oi bangkit tidur kat luar nu kak hampa sampai tu. Yang suami duk heret lah, selimut saya lah, ambil selimut, tutup muka semua, pergi tidur kat atas kucing kat depan tu. Sampai hati, mak halau kami ustaz. Tak apa. Mak buat apa pun tak apa. Jangan ambil hati. Nak ambil hati apa dengan kita? Dia beranak untuk kita lagi susah. Dia menyusu kita lagi susah. Dia bagi makan kita lagi susah. Biar pilah dia. Dosa kecil hati. Ustaz ni, saya tanya lain, ustaz jawab lain. Saya tanya mak mertua saya, bukan mak saya. Sebab tu bila orang kata ustaz bodoh, ustaz marah. Saya jawab balik, mak mertua hang tu siapa? Mak mertua hang tu mak pada suami hang. Suami hang lah kena pegang cakap tu. Apa yang mak buat pada abang, abang sabang, tak apa. Dan hang pun tirulah, tak apalah abang. Mak kita buruk baik pun mak kita. Sabang, cukup. Tak usah marah, tak usah kecil hati, tak usah duk tulis dalam aku, dia dan lagu. Ni duk hantar dekat radio ni. Aku mempunyai seorang mertua. Dia suka membenci pada aku. Aku namakan dia Nyonya Mansur. Tak payah tuan-tuan. Lantak ke dia lah. Ni nak mengadu dalam radio tu kejadah apa? Sebab tu adik-adik yang mana belum kahwin, tanya mak. Mak, saya nak kahwin dengan Sherry. Orang mana? Los Angeles ke? Dah ni orang pun 1,000 ni. Oh, nama Sherry. Nama betul dia Syarifah. Oh, sebutlah Syarifah. Sherry. Drama pukul 7. Drama pukul 7 semua nama glamour. Adam, Ryan, Haikal. Oh, nama. Padahal nama betul Bidin. Memang masuk drama jadi Ryan. Mak, boleh tak saya bawa dia jumpa mak? Bawa, mai. Bawa. Mai, inilah Sherry mak. Nyembang. Mak tak berkenan. Awak, mak tak mau apa? Mak tak mau kata apa pun mak tak mau. Mak tak berkenan. Sudah. Jumpa dengan Sherry. Sherry minta maaf. Mak I tak berkenan dengan you. So faham-fahamlah. Dah. Sherry pun belah je. Okey. Tak kisah. Bangla ramai. Jawabnya tu je. Susah je. Yang duk tulis dalam Facebook tu pasal apa? Betina tak guna. Macamlah anak hang tu lawa sangat. Tak sah. Cakap dekat si perempuan tadi. Kalau mak I tak suka dekat you, nanti you balik rumah I, mak tak layan, kesian dekat you. Kalau you balik rumah kita orang, mak saya jamu teh cak rimau, kesian dekat you. Nanti you beranak, mak tak tengok you, kesian dekat you. Nanti mak masak, dia tak panggil you makan, kesian dekat you.
Kadang-kadang you masak, mak tak makan, kesian dekat you. I sayang pada you. I tak sanggup tengok you dikecewakan. Sebab tu tak payahlah kahwin dengan I. Sebab saya tahu perangai mak I macam mana. Kalau dia tak mau, dia tak mau. Harap you faham. Kan simple. Cinta tak semestinya bersatu. Ini tidak. Wah, lawan je mak awak tu. Menghalang cinta kita. Kalau awak tak ada racun tikus, rumah saya banyak. Jangan. Cinta tak semestinya bersatu. Sudah. Ustaz ni bodoh betul lah. Saya cerita tu mak mertua saya. Dah kahwin, apa nak buat? Tadi kan saya bagi jawapan sabar. Saya dah tak sabar. Kalau tak sabar, cerai. Minta. Abang, kita pisah lah abang. Saya sayang abang, abang pun sayang saya. Tapi mak abang menjadikan kita tak bahagia. Cerai. Tapi saya sayang Ustaz. Nanti mak dia mati, kahwin balik. Bila mak dia nak mati, semayanglah hajat. Ya Allah. Aduh, macamlah berat sangat masalah awak tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah nombor satu. Manusia ni kedian. Ini duk cinta pada manusia sampai lupa cinta pada Allah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, ada orang yang cinta kepada dosa tetapi lupa nak bertaubat. Cinta seronok dengan dosa, lupa nak bertaubat. Cinta kepada rumah, lupa kepada kubur. Jadi tuan-tuan, jom dalam kita duk lap rumah kita, duk mop rumah kita, duk buat langsir rumah kita, duk pasang tais rumah kita, tambah lagi dapok di bahagian belakang untuk rumah kita. Cuba berhenti sekejap. Aku duk sibuk bagi rumah aku lawa. Tapi macam mana rumah aku dalam kubur nanti? Jom kita cari jalan pula macam mana nak bagi cerah kubur. Nak bagi cerah kubur, nombor satu, semayang malam. Nombor dua, banyakkan baca Quran. Nombor tiga, banyakkan bersedekah. InsyaAllah. Kalau saya jadi tadi masalah beras tadi tuan-tuan, saya senang ya untuk 5 tahun akan datang, perbanyakkan balik tanah padi. Kalau tak ada orang nak buat kerja, pekerja asing yang ada sekarang ni, daripada sektor industri, habis kerja sektor pertanian. Tanam padi banyak-banyak. Naikkan balik. InsyaAllah tuan-tuan. Ekonomi kita selamat. Dengan sebab kita pegang dua benda. Satu emas, satu makanan utama. Cukup tuan-tuan. Jadi ambil benda yang baik pada malam ni. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya silap, saya minta ampun. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Lah saya datang sini 2019. Jadi 4 tahun yang lepas saya datang. Jadi kalau nak jemput balik 2027 insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.